ya, memang sudah ada. Macam katalah, kita sebenarnya, kalau misalnya Dr. Han sebagai yang pangkat ibu you all kan, Dr. Han dengan anak-anak ni, dengan dekat, Dr. Han tak boleh lah buat sombong je kan, jaga ikhtilat. I have to ask you, apa khabar brother, sihat ke kan? At the end kan, salam kat mak ya. You apa kehara tu? Dr. Han nak ambil gambar boleh tak? Mak suruh. Ya, tak apalah ya, dia ambil alasan mak dia kan. Tapi of course agaknya bila dah bayar macam Dr. Han semua tu ya. Tapi you all kena ada a very comfortable, posture juga when you are talking dengan yang sebaya tu. That can be learned insyaAllah ya. Tapi Dr. Han nampak aspek ikhtilat tu lah ya. Mungkin dan dia tidak boleh lah macam tadi dia bebas lepas antara dua orang tu saja ke ya. Dia mesti ada satu bentuk kawalan ya, dan pemantauan. Okey, insyaAllah batasan ikhtilat dan Dr. Azhar tadi pun ada sedikit kan menyentuh tentang salah faham orang tentang ikhtilat kan. Sebabnya terdapat beberapa kan salah faham antara individu tentang ikhtilat tersebut. Salah faham tersebut bukannya berlaku antara orang yang Muslim dan juga Muslim, tapi mungkin salah faham tersebut berlaku antara bagaimana kan untuk kita ni berinteraksi dengan orang sekeliling kita, dengan pelbagai lapisan masyarakat. Mungkin ada sedikit salah faham berlaku. Orang mempunyai sedikit tanggapan salah faham apa ikhtilat itu sebenarnya, dan mereka melakukan perkara yang tidak sepatutnya berlaku kan. Dan mungkin Ustaz Zul sebagai dahulu kan, sebagai terlibat mengajar di sekolah sains, sekolah sains satu ketika dulu, mungkin banyak bergaul dengan student. Mungkin Ustaz Zul boleh lah untuk berkongsi dengan tentang kita salah faham terhadap ikhtilat tersebut, dan macam mana cara kita untuk mengatasi salah faham tersebut. InsyaAllah, persilakan. InsyaAllah. Panjang soalan. Jawapan sikit. Jawapan boleh tak boleh? Alhamdulillah, saya ada dua pengalaman. Satu pengalaman dengan student masa saya di sekolah ASIS dan SAS dulu. Kemudian sekarang ni saya diberi amanah sebagai ketua unit pengurusan dakwah dan syiar Islam, mana khusus kepada guru-guru yang mobilize guru balik supaya yang burn out, dan juga menangani isu-isu syiah di kalangan guru dan juga pelajar. So balik kepada kita salah faham terhadap istilah ini, sebenarnya ilmu bagaimana kita memahami isu ini, dan juga suasana, environment. Kalau contohnya, kalau kita duduk macam saya dulu belajar, lelaki semua kan, tak pernah bergaul dengan perempuan, lelaki. Saya cuba cerita sikit pengalaman. Duduk di Mahat Mahmud di Kedah tu, lelaki semua kan, Mahat lelaki, Mahat perempuan, tak pernah campur. Kemudian dia terkejut buruknya ni bila pergi ke Kolej Islam. Kolej Islam campur, tapi masih dalam kawalan lagi, kerana perempuan 12, lelaki 12. Sikit satu kelas ya. Tapi masih perhubungan tak boleh tengok orang. Bagi salam kena tengok Assalamualaikum. Sebenarnya Waalaikumsalam. Kan, macam tu lah. Kan, sampai anak saya masuk alam ni Kolej Islam tu pun menggunakan perkataan muslimin, muslimat. Kan, dia punya istilah, dia punya tu. Itu cara orientasi kita. Bila orientasinya begitu, kita akan perbawakan begitu. So bila saya masuk ke universiti, yang kita ya ada tarbiyah, kenanya ada pendidikan, ada sebagainya. Masuk universiti, bila perlu kepada assignment, duduk buat perbincangan apa semua ni, kita mesti ada meja bulat, bincang. Masa tu kita yang memang tak pernah expose ini, hati-hati ya, duduk. Kan, hati teringilah nak tengok juga. Kan, siapa benda tu naluri, insting kita, naluri. Tapi ni didik Allah, orang didik ya Allah. Sampai di mana kita? Kan, kalau macam tu. Jadi pasif lah, perbincangan tu pasif. Sampai kita berdebar, ya Allah, jangan cakap apa ni. Jadi tengok macam tu, tengok orang kan.
pengalaman mengajar diri ini jadi macam tu. Kan? Okey, maka sebab itu bila kita cek balik, ya Allah, kenapalah aku istilahnya bodoh sangat. Tak ada critical thinking langsung. Kenapa tak boleh aku nak cakap? Why tak boleh? Dan bila kita dah ada ilmu sikit-sikit, taklah banyak sangat. Bila kita kaji-kaji balik Al-Quran, kan Quran kata dalam surah Isra, wala takfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu buat sesuatu without knowledge. Dan kamu kena ingat, penglihatan, pendengaran dan hati kamu akan dipersoalkan di hadapan Allah. Maknanya Allah suruh kita gunakan akal kita. Kalau tak boleh, kenapa? Takkan tak boleh saya nak cakap dengan dia? You kena tanya. Orang dulu, ulama-ulama, ustaz-ustaz kita dulu, bila kata istilah yang dia orang guna, jangan tanya banyak. Siapa yang tanya banyak akan berlaku bodoh atau akan jadi bodoh. Bodohnya sebab dia waktu itu you bayangkan tengah kampung dulu, naik basikal pergi surau. Kalau you tanya lama lambat nak balik rumah, dia dengan gelapnya, bukan macam suasana sekarang. Dia sebenarnya kata dia, sebenarnya dia tak nak bagi you tanya banyak, dia balik lambat. Itu je. Tapi kita guna istilah tu, tak boleh nak tanya. Sampai sekarang pun nak tanya banyak nanti. Apa kata tak? Itu maksudnya kita sistem pendidikan itu yang menyebabkan kita memahami sesuatu itu salah sebenarnya, misunderstood of Islam. Sebab itu kita memahami satu-satu pihak ini je, Islam yang dia faham ni macam tu. Kalau contohnya macam you sekarang, saya nak faham macam baik ke very interesting tajuk ni mana lagi. Kita mesti ada apa contohnya, ada tabir contohnya. Setengah-setengah tempat, setengah tabir je ni. Kelas pengajian agama, you duduk kat belakang tabir. Ustaz duduk kat sini je, nak korek hidung ke nak apa, ikut supaya you tak nampak. Kan? You duduk belakang tabir, nak cakap dengan siapa? Apakah itu suasana Nabi mengajar dulu? Saya cuba nak bawa dia, you fikir. Bukan kita bukan nak bagi bulat macam tu. Sebab tu Allah suruh kita fikir. Iqra. Nabi Allah Ibrahim baca macam mana mula dia kata Allah matahari tu. Wa iza'a falak, bila hilang matahari naik bintang. Lepas bintang bulan, semua hilang. Bila ini dia kata haza rabbi, apakah ini Tuhanku? Semua itu Allah nak educate kita. Berfikir. Sampai istilahnya tengok hubungan Nabi Allah Ibrahim dengan bapa dia yang kafir itu pun Allah ajar kita supaya berbaik. Dia tetap menggunakan ya abati ini, wahai bapa yang aku sayang. Sedangkan kafir dia. Nabi Nuh dengan anak dia yang kafir, ya bunayya, wahai anak kesayangan aku. Seolah macam itu istilah dia. Anda cuba nak bawa ni supaya you faham tak maksudnya kenapa berlaku ini, kerana sistem dia tu. Kalau dia belajar macam tu, dia faham macam tu lah. Ke sistem pondok, ustaz-ustaz pondok, bukan kita dia orang salah. Jangan condemn orang, ayyazubillah. Bukan nak condemn dia orang. Dia orang Masya Allah cukup hebat melahirkan kita ni. Cuma kadang kita approach kasar sangat dengan dia orang. Cuma dia orang kata macam istilah jangan tanya banyak bodoh. Udah kadang-kadang dia nak balik cepat, saya cek tengok. Macam dia orang kata tahlil tak ada satu malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kemudian malam ketujuh. Kerana dulu tidak ada informasi macam ni, tidak ada internet, tidak ada apa. So, bila ada berlaku kematian, semua orang dah understood dah. Semalam pertama, malam kedua, malam ketiga mesti baca, mesti berkumpul, kata baca Yasin, baca tahlil. Kemudian kumpul pula untuk bila next kita nak berjumpa, malam ketujuh. Kemudian itu dia buat secara, tapi kita sekarang ni condemn contohnya. Tapi sebenarnya ada dia punya dia tu. Itu saya juga nak buat. Maknanya ilmu tu penting. Kenapa kita kata kalau you all, kalau macam saya tadi, kalau kita dah faham, kita dengan sister, dengan brother, kita respect each other. Kenapa tak perlu? Kalau saya sebagai pengajar je tuan jadi. Saya mengajar, saya mana-mana masjid saya pergi, saya mesti suruh buka langsir orang perempuan. Saya cukup marah kalau orang perempuan duduk belah sana. Saya tak nampak dia. Dia orang tidur ke? Dia orang duduk make up ke? Orang dalam kita tak ada, kita nampak langsir, kita nampak dia orang. Suasana. Saya kata tak ada nas, pasal memang tidak ada nas orang yang halang. Yang penting hati ni, macam datang kata dia, hati kita ni. Bukan hati pun janganlah sampai begitu sangat, tidak ada itu batasan sangat. Jadi sistem, sebab tu ilmu tu penting. Macamlah kita semayang, apa-apa pun bawa ilmu tu. Sebab tu saya nak ni sahabat-sahabat baca banyakkan ilmu. Tak ada baca lagi banyak benda-benda lain yang Allah nak elakkan ini, supaya kita jangan jadi rigid yang tak bertepat. Sedangkan Aisyah dilantik jadi qadhi. Aisyah tu qadhi dah, sampai orang boleh tanya sahabat.
Sedangkan kalau ikut orang Arab ni nak jumpa Aisyah ni, tapi Aisyah boleh cakap. Semua orang tanya Aisyah tentang Nabi. Takkan Aisyah cakap dengan orang lelaki. Macam mana Aisyah cakap dengan lelaki? Duduk nak pakai apa? You boleh imagine. Sedangkan dia kaji tokoh besar Aisyah. Kan? Kalau contoh guru yang kita kata dia ada split antara lelaki dengan perempuan ni, yang kita rasa ya Allah cukup misalkan Islam bukan itu. Islam yang paling mudah dan tak boleh dimudahkan begitu saja. Tengok suasana. Itu mungkin Dr. Hana tambah ni. Tapi poin saya nak buat di sini ilmu itu. Kalau kita belajar macam tu, contohnya sebab tu di tempat-tempat lain kita ni Allah bagi kita dulu belajar jangan lap bila ambil wuduk, jangan lap bila lap makruh. Di mana nas ambil? Kita pun biarlah basah lah walaupun sejuk. Bila saya travel pergi ke US, salji turun, sedangkan setiap tempat kita ambil wuduk itu letak kain tuana untuk lap lagi. Ini rasanya. Kalau kita pegang lepas ambil wuduk lap makruh, orang yang duduk macam orang sejuk ni terus kering. Tak munasabah. Islam tu praktikal ya Allah, ayat dia besar. Bukan untuk orang Melayu sahaja. Nampak? Saya cuba nak provoke you dengan pemikiran. Kan betul tak? Kita Allah orang ambil wuduk lap makruh. Senang you nak makruhkan orang. Kalau you orang macam mana bangun pukul 2 pagi ambil wuduk, lepas tu tak lap. Allahu Akbar. Oh ya, sebab tu saya kata, gini menjaga ni. Very open. Islam dia tak stop dia mengajar supaya kita ni. Kita tak boleh hebat tu, kita tak mungkin dia tak jumpa lagi benda yang itu. Nah, saya nak kuncikan itu, ya. Terus belajar. Dan kalau orang mungkin dia buat itu kerana dia sistem dia belajar itu. Contoh saya tak datang orang datang dia nak jadi, dia tak nak macam ni, nak orang sister sebelah sana. Dia kena respect. Pasal dia nak bagi ilmu. Tapi tak mesti dia yang betul, tak mesti kami yang betul. Itu pendidikan dia belajar. Kami dia memang dia belajar dah. Suasana macam tu. Belum lagi yang luar negeri, kawan-kawan kita yang tempat you all yang belajar ni. Maka sebab tu dalam Islam ni cantik. Dia benda yang absolute, yang mutlak ni, yang semua orang boleh accept. Itu namanya khilafiyah. Bila khilafiyah ni, bila ada khilafiyah je, tak selesai dengan kita, tak apa, beratus sangka baik. Tapi kalau benda tu qat'i, semua orang boleh accept. Contoh tudung. Allah suruh tutup aurat. Tak ada siapa yang boleh against tutup aurat. Hanyalah siapa. Tapi cara tutup aurat tu, orang against. Tak ada orang kata mesti tutup auratnya tudung labuh bulat ni. Mesti semua yang bulat satu pattern. Tu sebab dia khilafiyah. Ada tak, saya tak nak satu pattern, saya nak macam biasa pakai baju biasa tapi longgar. Saya nak buat tarik cap kat sini. Yang ni nak cari cap kat sini. Ada apa? Yang penting apa? Tutup aurat. Tutup aurat semua orang ijma' mesti tutup aurat. Bagaimana? Khilaf. Ikut suasana wakil. Orang dulu kita tutup aurat bukan yang tu je. Pasal dulu orang nafsu tak kuat. Betul kan dulu? Kan orang tutup aurat je tu je. Saya nak Arabic, saya bukan ambil masalah ni. Bukan kata saya, tak ni orang bagi masalah sikit, bukan. Nak bagi you orang faham betul-betul dulu. Pasal benda ni, bila you tak faham kat sini, you akan jadi polemik, you akan bawa. Dulu orang dulu memadai zakat tu cukup dah. Pasal orang lelaki ketika tu dia tengok. Sekarang ni kalau you apakan macam tu, orang lelaki yang gila sekarang ni. Dia kata, ya Allah, macam ni, cantiknya rambut dia. Ya Allah, dia, kerana dia exposure tu terlalu besar. Nampak? Dulu tak tahan. Sebab tu dia ada timbul khilaf tu. Kalau salam sentuh suami isteri, sentuh, batal ke tak batal? Dah khilaf. Saya dengan Dr. sentuh, saya tak batal, saya. Tapi saya tak bawa kepada masjid. Saya tak cerita dalam forum masjid. Suami kalau isteri bersentuh suami isteri, hukumnya tidak batal. Nasnya sekian-sekian. Saya ada nasnya. Saya takkan sebut itu. Kerana benda tu jadi khilaf. Bila khilaf timbul konflik. Saya cerdik, saya tak buat itu. Tapi kalau orang tu dia mari, Ustaz, saya belajar, Ustaz, saya dulu kat universiti, kat overseas dulu, Ustaz. Saya pernah belajar ni. Sentuh tu, asalkan bila sentuh tak naik syahwat, tak batal. Saya kata okey, tak batal pada dia. Tapi saya tak ada tempat orang lain. Orang ni sentuh naik syahwat. Nampak? Sebab tu, bila Syafi'i dengan imam lain, Hanafi yang lain, Syafi'i ni dia lebih warak. Hanafi ni dia orang tua. Sebab tu dia kata sentuh tak batal. Sebab sentuh dia tak nak syahwat. Syafi'i orang muda sentuh, dia nak share. Tapi bukan salah dua tu. Itu cara pembahasan. Boleh faham tak? Wallahualam.
Oh, insyaAllah. Penting kan Ustaz sebut tadi pasal salah faham terhadap ikhtilat dan cara untuk mengatasinya. Sebab ada orang yang terlalu rigid, dia punya key dia adalah ilmu kan. Mungkin Dr. Ha nak menambahkan sedikit tentang soalan salah faham terhadap ikhtilat dan bagaimana cara untuk mengatasi salah faham tersebut. Silakan. Terima kasih Azim Syudin. Memang nak cerita juga. Ustaz tadi dia punya version lelaki Dr. Han pula. Dr. Han memang daripada sekolah Form 1 sampai Form 5, even matriculation tu masa tu ada di sekolah sekolah Sri Putri dalam Kuala Mani. So daripada Form 1 sampailah lepas Form 5 tu, so masuk universiti memang sekolah semua perempuan. So I was the head girl, I was the debater, I was the president of Persatuan Agama Islam, I was the editor of the sidang redaksi, macam-macam. Jadinya masa tu tak ada budak lelaki kan, semua kita buat. First time nak tahu betul-betul adanya budak lelaki dalam my class tu masuk universiti ya, di Bani masa tu. Dan ketika tu I feel macam lemas sebabnya semua macam semua budak lelaki. Lelaki duduk depan. Budak Tahir datang awal kelas tak duduk depan, my friend tarik ke belakang. Ya, kita duduk belakang. Kenapa? Tak, kita memang kena duduk belakang. Pelik dan hairan lah pasal apa pula Dr. Han tak puas duduk belakang ni, tak depan lecturer kan. Lepas tu kalau soalan nanti Dr. Han kat tangan sana, kena tegur. Tak payah tanya-tanya sangat lah ni, semang dan berada sekali. Ni apa cerita ni? Okey. Dan Dr. Han pergi satu ceramah yang first as a first year student. Dan Dr. Han masa tu yang nak mengajak usrah tu, ya Allah, yang ada banyak dah puak-puak juga dah kan. So masa tu pagi petang tu ada 4 grup datang one after another. Ya, mainlah ajar usrah saya macam tu lah So Dr. Han nampak ni hebat juga ni. Dan Dr. Han pergi satu ceramah, ustaz aku tak ingat lah, tapi ramai datang. Again, Ahmad duduk belakang lah okay. Lepas tu Dr. Han nak sangat bertanya Jadi bila kata okay, sekarang buka untuk soalan, siapa nak bertanya, saya bertanya. So Dr. Han bangun Dr. Han bangun pengurus majlis masa tu, dia terkejut. Dia kata sister, dia kata Ahmad duduk, kalau ada soalan tulis saja. I was stunned, stunned macam terkejut sangat. Lepas tu kawan-kawan kat sebelah ni, kakak-kakak aku sini main sini tarik jubah Dr. Han suruh duduk. And then masa tu kertas dengan pen datang all direction. They were so embarrassed of me, even the sisters. And the brother was like, mana datang sister ni? Tak tahu apa, you know. And then dia kata, no, soalan untuk brothers, sister kalau nak tanya, tulis. So Dr. Han tergamam sebab dia tak pernah orang buat macam tu. Dr. Han tulis, separuh muka tu tak keluar lagi soalan. Sebab it's always easier to ask macam tu saja daripada dia kena menulis. So lama-lama I give up lah, tak nak. Harap sangat pengurus majlis tu agaknya at the end tu pokoklah dia nak meraihkan. Sister tadi nak tanya apa, boleh dah tanya. Pokoklah kan? Tak, dia tak tanya langsung. So Dr. Han balik tu, I cried myself to sleep. Why? Because Dr. Han rasa kalaulah yang kat depan tu Rasulullah SAW, yang Dr. Han bangun nak tanya, he would have listened to me. Cerita pun dah rasa sebab ni. Sebab come on lah brothers and sisters, kita ni lebih lagi kepada Rasulullah tu. Ma'awi untuk masa tu I was so angry marah. Marah sangat. Kenapa macam tu kan? Sedangkan oleh sebab tu Dr. Han nampak kadang-kadang ilmu tu lah sebenarnya. Ilmu tu sebenarnya yang ni. Dah balik dah cerita kat arwah bapak. Bapak pun merah muka dia. Dia kata macam ni je lah. Dr. Han ni bapak ada 5 anak perempuan. Dan dia memang masa zaman tu tak, anak-anak perempuan ni selalunya tak adalah
nak belajar tinggi-tinggi sangat ya. Tapi anak-anak bapa Dr. Han ni memang all out ya. Dan bila dia ditanya, my sister pergi overseas ya, Dr. Han sendiri pergi semua. Bila ditanya, dia kata anak perempuan saya sama pandainya, sama bakatnya dengan anak lelaki saya. Okay, jadi kat situ tu I think agaknya we really have to, my bottom line is that even though we're having this, you know, you all yang lelaki ni ada kromosom Y, balik kat tajuk kita ya, dan kami akhwat ni ada another extra X. Remember you have your X ya? You all memang ada X juga ya, kami ada 2X, that's why kita jadi perempuan. Dan lelaki dia ada Y tu yang jadikan dia lelaki. Nah, kalau misalnya Y kromosom ni, I'm talking as a biologist and as a scientist ya. Tapi engineering ni tak ingat dah bio kan. Patutnya tak boleh ya. You are sebenarnya kalau kita teruskan ni yang paling tinggi is actually biomedical engineering ya, yang paling top sekali. And you know why? Because I think the engineers realize that the best, you know, engineering structure of product is actually human being. Itu kan ya. Jadinya tapi bidang ni mungkin yang tak berapa berkembang. So kebanyakan orang yang pergi engineering dia tak buat bio ya, kita selalu stream makan. So sekarang ni kita nak produce budak-budak yang terra bio tapi at the same time, you know, looking into the engineering. So kalau tiap-tiap fakulti di KM, di Universiti Malaysia sekarang ni, dia memang look into biomedical engineering. So anyone of you would like to go back and that, kalau tengokkan pun the highest demanded job in the world pada time ni is biomedical engineers. Ya, okey. Jadinya kalau tengokkan kalau misalnya Y kromosom tu ada, tapi testosteron yang dihasilkan oleh Y kromosom ni tak boleh berfungsi di target sel, walaupun dia XY, dia akan jadi perempuan. Perempuan ni sebenarnya ya, adalah phenotype ataupun expression yang paling strong. Ya, maknanya kalau you all tak ada Y tu memang akan jadi perempuan. Kalau kita XO, ya, maknanya tak ada Y, kita akan jadi perempuan. Kalau ada, walaupun kita XY, ya, tapi kita Y kita tu, kromosom Y tu boleh hasilkan testosteron, tapi kita punya target organ enzim dia tak cukup, ya, 5-alpha reductase, you will become a woman, a very perfect woman, very tall, and some landed up at the catwalk as models. You know, some of the apa orang kata, the perfect woman tu, memang doktor tahulah agaknya dia ni XY sebenarnya. Doktor pernah ada satu kes, dia tak boleh 8 tahun kahwin, tak ada anak. So bila kita periksa memang tak ada uterus. Ya, bila tak ada uterus tu mungkin dia lahir tanpa uterus lah ya, tapi sexual function boleh. Dia ada macam ada vagina, ada faraj, tapi at the end of that tak ada. Tak ingat buat pemeriksaan tengok tak ada pangkal rahim kat situ. Ultrasound memang tak ada. Then I suspect buat kromosom analisis dia XY. Ya. Tapi tak bolehlah cakap kat dia husband dia datang ya. Boleh tak panggil dia wasiat? Cerita kat husband dia. Tak maaf lah ya. Ya. Isteri you nama Halimah tu sebenarnya Halim. Tak boleh cakap ya. So, ini antara rahsia yang doktor simpan tak beritahu kat patient. Of course selalunya kita akan beritahu patient, but this is one peculiar cases in medicine that we will keep it to ourselves. Ya, kita jangan cakap dengan puan ni dilahirkan tak ada rahim, ya, dan tapi testis dia ada di bahagian belakang peritoneal, yang tu kita kena keluarkan sebab dia akan boleh jadi kanser. Ya, so tapi kat mana datang dia punya hormon estrogen? Daripada adrenal gland dia. So dah berubah dah semua Allah, dan dia seorang perempuan. Ya, so balik kepada ni maknanya macam mana ya, kita semua ni sebenarnya sama. It's just that the X and the Y, dan extra X tu yang jadikan kami macam ni, and your Y tu jadikan you all gitu. Tapi that shouldn't be the split of, you know, our interaction. Ya, Allah. InsyaAllah kita baru saja berkongsi kita sebagai salah faham dan ada ketilaan dan macam mana kita untuk mengatasi salah faham tersebut. Okay, soalan seterusnya, saya ada baca buku kenapa lelaki Y-man kenapa lelaki tak boleh dengar dan perempuan tak boleh baca peta. Y-man can hear and woman cannot read map kan. Dan dia cakap kat situ yang perempuan dan lelaki ni tak pernah sama Ada masing-masing dia ada perbezaan masing-masing, dan perempuan dan lelaki ni perlu
untuk mengetahui yang mereka tu tidak sama. Lelaki dan perempuan tu benda yang berbeza. Dan soalan dia, bagaimana kita ni yang kat sini kan dah tahu macam mana ikhtilat tu, macam mana untuk apa sebenarnya ikhtilat tersebut, bagaimana kita kat sini ni mahu kan untuk mempraktikkan ikhtilat yang kita dah dengar tadi di sekarang, di situasi kita sekarang, dengan berhadapan dengan pelbagai lapisan masyarakat dan juga dengan bangsa lain, dengan orang Korea sendiri, dengan orang tua, orang muda. Mungkin boleh kongsikan bagaimana mahu kita, bagaimana kita ni untuk mempraktikkan ikhtilat ni bagi Dr. Halul. Okey, Dr. Han rasa yang tu soalan yang amat penting. Dan macam dah sebut dah tadi, dia mesti boil down to respect. Kepelbagaian ni, Ikhwan dan Akhwat, bukan hanya dari sudut gender. Yang paling penting, yang tu besoklah, daurah besok Dr. Han akan terangkan tentang menangani kepelbagaian, and I will touch on managing diversity. Dah pernah dengar ke? Atau managing diversity ni is a very important skill, especially now. Dan salah satu diversity ni adalah ni lah gender. Tapi ada satu diversity yang paling core, which is personality. Dan antara you all yang duduk serumah tu 4 orang, 5 orang, memang tak boleh dengan seorang tu. Memang rasa macam rasa macam nak muntah kalau dengan dia tu. Most of the time if you actually dissect betul-betul, it's because of your personality. Cuba kalau nak buat malam ni ke, ni sekejap lagi nak buat ke, buat DOPE, capital letters, dope test. Dove, owl, pigeon, peacock and eagle. So kita sebenarnya personality kita ada mixture of all these birds, representative je lah ni birds ni. Tapi ada satu atau dua yang paling dominan. So yang tu kalau brother and sister boleh buat very quick quiz kalau Google aja D.O.E.E test, then you will go into Richard punya dia punya yang propose this one. You just do the test, and then dia akan bagi tu you berapa persen eagle, berapa persen dove. And if you realise kan, dan dove ni macam mana, eagle ni macam mana, so baru kita faham kenapa yang kita dekat. Macam contoh peacock ni dia orangnya tak berapa dia happy macam tu je, tapi tak semeticulous orang yang karakter dia owl. So dove dengan owl ni selalu gaduh lah. Orang ni kalau kat dapur dia kecah dia, orang ni kemaskan. Dia kata, you all mesti kemas lah ni. Tapi si peacock ni dia memang macam tu kan perangai dia. Dia bukan nak sakitkan hati you, tapi dia memang perangai macam tu. Kalau you masuk bilik air lepas dia, ya Allah, especially kalau owl yang masuk lepas tu kan, you kena betul-betul lah kan, ubat gigi tu you kena ini kan, dia jenis picit macam tu je kan, you kena betulkan jadi ini personality. Satu lagi is gender. Jadi kepelbagaian gender ini dan kepelbagaian yang lain lah, kita daripada ada orang Korea, bukan Korea, dan kita yang daripada Malaysia tu pun, daripada Kelantan, Terengganu, Jawa macam Dr. Han dengan orang utara macam Ustaz Zul ni kan, semua tu ada pelbagaian. Tapi kepelbagaian ini adalah bukan liability, it's our strength. That must be your first paradigm shift. It is not a liability, it's our strength. Sebab apa banyak kali Allah kata dalam Quran tu, tujuan Allah menciptakan kita dengan berlainan bahasa, lainan warna kulit, adalah sebagai ayah, sebagai tanda kekuasaan Allah tu. Bayangkan semua orang muka macam ni, contoh ni semua orang suka satu style aja. Macam manalah dunia ni agaknya kan, alangkah boringnya dunia ni. Dah tahu pernah lah sekali dia nak pilih kain dekat Nabi Kristal tu. Ada satu kain tu, ya Allah, kita tak suka yang colour yang pastel, yang biasa, yang tone down sikit. Ini garangnya lah, dapat tu semua colour dalam dunia ni ada dekat satu kain tu. Terus dah tengok tu, ya Allah, siapa nak pakai macam ni? Terdetik lah hati. Tak tahan jalan tak jauh lagi, tak sampailah 2-3 langkah, tiba-tiba dengar ada orang kata, ya Allah, kak cantiknya kak. Dia kata, jangan kain tu tak. Tengok, ada 2 orang, baik-baik dia tahan juga, ada tengah duk admiring dah kain tu. Kata, okay ya Allah, point taken, lesson learned. Maknanya yang kita tak suka tu pun ada orang lain amat suka. Then how we gonna live together macam ni?
and this is a part of being, ikhtilat dan pergaulan ni lah. It has to boil down to respect. That we are here to complement each other. Dr. Habo pergi ke Shiga last month dengan Ustaz Zul, pergi Osaka, ada program sikit. So pergi ke